Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت Subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah para pencinta ilmu yang mengikuti majlis ilmu ini, terutamanya ahli karya Kampung Jimah Lama. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidayahnya untuk terus berbakti kepadanya sehinggalah ke akhir hayat kita. Semoga kita mendapat husnul khatimah. Jadi pada kali ini kita akan membaca sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masih lagi kita membicarakan berkaitan dengan peri pentingnya kita menjaga lidah. Sebab lidah ini salah satu anggota yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Dan lidah ini banyaklah kerosakannya dan juga kebaikannya. Jadi sekiranya lidah ini melakukan kebaikan, maka dia akan selamatlah daripada kemurkaan Allah di alam akhirat nanti. Dan sekiranya lidah ini banyak melakukan kesalahan, dosa dan maksiat, maka tentulah akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali menulis dalam kitab ini ada beberapa perkara yang maksiat berkaitan dengan lidah. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang perlu kita jaga lidah kita daripada 8 perkara, dan malam ini kita akan membaca yang kedua. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bahawasanya yang kedua, bahaya lidah ini menyalahi janji. Dia berjanji tetapi dia mungkir. Dia tak tunaikan janjinya. Maka jangan sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Jadi itu yang pertama. Ayat yang pertama, Imam Ghazali menegaskan, jangan sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Ini satu dia punya peringatan. Jangan kita berjanji kemudian kita mungkir. Yang sebaiknya biarlah kita membuat kebaikan tanpa berjanji. Biarlah buat kebaikan tanpa berjanji. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Kan? Jika kita perlu berjanji, dalam masa yang sama hendaklah kita berhati-hati. Mesti. Jangan sampai janji itu engkau ingkari kecuali apabila engkau lemah daripadanya kerana dengan sebab ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Jadi
bila sudah berjanji, jangan diingkar, jangan dimungkir, jangan disalahi janji. Kena tunaikanlah. Kecuali apabila kita tidak mampu untuk menunaikan janji disebabkan ada halangan. Halangan itu di luar kawalan kita lah. Yang salahnya berjanji dan dengan sewenang-wenangnya dia mungkir janji. Tanpa ada halangan, tanpa ada keuzuran. Ataupun saja menabur janji tetapi janji palsu. Kan? Janji di temberang je lah, senang cakap kan. Dia berjanji tapi untuk temberang je. Ini satu kesalahan. Kerana mungkir janji itu adalah sebahagian dari tanda orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Jadi mungkir janji ini adalah sebahagian dari tanda orang munafik. Jadi orang munafik ni satu golongan manusia yang berpura-pura. Dipanggil nifaq, mana berpura-pura. Jadi tanda dia banyak. Salah satu tandanya adalah mungkir janji. Salah satu tandanya adalah orang yang mungkir janji. Kemudian dia kata lagi, dan mungkir janji ini adalah orang yang akhlak yang rendah. Orang tak ada akhlak, akhlak yang buruk. Sedangkan ilmu itu menghasilkan buah. Buah ilmu adalah berakhlak yang baik. Jadi sebahagian ciri-ciri orang yang ada akhlak yang baik, orang yang menunaikan janji, menepati janji. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathatun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in shoma wa shalla. Man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Atau kama qala. Artinya, tiga perkara, salasun, mana tiga perkara apabila ada pada seseorang. Ada tiga perkara ni pada setiap individu, baik lelaki ataupun perempuan, maka ia adalah orang yang munafik. Orang ni lah orang yang munafik. Fahuwa munafik. Okay. Walaupun ia puasa, wa in shoma, walaupun dia berpuasa, wa shalla, dan dia sembahyang. Apa dia? Yang tiga perkara ialah orang yang apabila bercakap ia bohong, dan apabila berjanji ia mungkir, dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan khianat. Jadi ulama menerangkan ini sekiranya seseorang itu beriktikad perkara ini salah. Dia semayang, dia puasa, dia semayang, dan ada tanda-tanda Islam, dan dia orang beriman sebab dia mengaku benda salah, tapi dia buat benda ni. Jadi kata ulama, dari segi akidahnya dia bukanlah munafik, tetapi perbuatannya itu, amalannya itu amalan orang munafik. Dan ini sebahagian daripada dosa-dosa besar. Bercakap bohong ini salah satu dosa yang besar. Menyalahi janji pun adalah salah satu dosa yang besar. Dan memecah amanah, khianat ini pun salah satu dosa yang besar. Sebab itu Rasulullah kata munafik, walaupun dia bukan munafik segi akidah, tetapi sifat munafik, PL perangai peribadi orang munafik tu ada, walaupun dia puasa, walaupun dia semayang. Jadi bila ada tiga salah satu, jadi dia nak bagi kaitan dalam hadis ni, tajuk dia menyalahi janji lah. Walaupun begitu, tiga benda ni kalau ada, memanglah munafik lah. Ciri-ciri orang yang munafik. Jadi bila munafik itu, walaupun dia bukanlah munafik segi akidah, munafik segi akidah ni memang kafir lah.
Orang munafik seakidah ni dia menolak Islam, dia tak beriman, dia tak suka dengan Nabi SAW. Tapi dia pura-pura menzahirkan keislamannya. Yang tu munafik segi akidah. Tapi yang ni munafik segi perangai, akhlak buruk. Walaupun dia tak jadi, dia bukanlah munafik yang original, bukanlah munafik yang hakiki, tetapi benda ini, amalan ini adalah amalan ahli neraka. Wal-iyazubillah. Kan? Dia bukan amalan, bukan akhlak ahli syurga. Sebab akhlak ahli syurga, peribadi ahli syurga, tentulah bertentangan, tak serupa dengan akhlak orang yang munafik. Jadi jelaslah kepada kita. Jadi kalau ada sifat-sifat ini, bermakna sifat-sifat ini akan membawa kita kepada masuk neraka. Wal-iyazubillah. Maka Imam Ghazali memberi penegasan, jangan sekali-kali kita berjanji kemudian kita mungkir janji. Sebaiknya kita membuat saja kebajikan tanpa berjanji. Yang tu lebih utama. Dan sekiranya kita berjanji, maka kita hendaklah tunaikan janji tersebut. Kecuali kalau kita ada keuzuran, ada kelemahan, di luar kawalan, datang perkara-perkara yang menghalang, maka itu dimaafkan. Maka dimaafkan. Tidaklah menjadi satu kesalahan. Okey, seterusnya yang ketiga. Kan? Yang ketiga, kita kena jaga lidah kita daripada mengumpat. Yakni ghibah. Bahasa Arab kata ghibah. Dosa mengumpat, kata Imam Ghazali, dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Berat mengumpat ni rupanya. Mana dosa mengumpat itu lebih berat daripada berzina sebanyak 30 kali. Bukan sekali, 30 kali. Dia berzina sekali, dia mengumpat. Mana besar dosa? Besar dosa mengumpat tu. Zina tu memang dosa besar juga, tapi mengumpat lebih berat daripada 30 kali zina. Bukan sekali, 30, lebih berat. Bukanlah maksud dalam hadis ni membenarkan berzina. Bukanlah kata kalau itu bolehlah berzina. Tak boleh, tetap salah juga. Ini cerita mengumpat. Jadi kenapa dosa mengumpat lebih berat daripada berzina? Jadi Imam Ghazali nak jelaskan. Sebab apa? Sebab zina itu dosa kita dengan Allah. Adapun mengumpat dosa kita dengan manusia. Maka perlu minta maaf, perlu minta diampunkan salah kita daripada orang tersebut. Selagi orang tu tak maafkan, beratlah. Dosa dengan Allah, Allah boleh ampun, kecuali dosa syirik lah. Dosa segi akidah tu, ada beriktikad ada Tuhan lain pada Allah, ada sesuatu yang sama dengan Allah, atau beriktikad Allah ada kelemahan, kekurangan. Yang tu wal-iyazubillah boleh menyebabkan kekal dalam neraka. Tapi dosa yang lain tu Allah boleh ampunkan saja, walaupun kemungkinan tanpa bertaubat. Dia nak ampun, dia Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tetapi dosa mengumpat ini ada kaitan dengan manusia, maka tentulah berat. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah, apa dia? Atau mengumpat itu ialah bahawa engkau mengatakan apa sahaja perkara yang ada dengan seseorang. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Maka engkau dikira seorang yang mengumpat lagi zalim, walaupun apa yang kau sebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan.
Kan? Jadi dia kata mengumpat ni, kita menceritakan apa sahaja perkara yang berkaitan dengan seseorang, yang perkara tersebut dia tak suka didengar. Benda buruk lah, benda yang buruk. Jadi mengumpat ini satu perbuatan yang zalim, walaupun apa yang kita sebut tu memang benar-benar berlaku. Memang benda benar. Mana mengumpat ni benda betul, keburukan yang ada pada orang tu. Tapi kalaulah apa yang kita sebut itu tak ada pada dia, itu bukan mengumpat. Itu dipanggil buhtan. Buhtan. Mana buhtan ni kita membuat satu tuduhan macam mencerita benda yang tak ada, cerita buruk. Benda tu tak ada pada dia. Benda tu tak ada. Dia tak buat benda buruk tu. Dia tak ada benda-benda keaiban tu, tak ada. Tapi kita mengata, kita cerita pada orang. Ini lagi berat daripada mengumpat. Lebih berat dosanya daripada mengumpat. Sebab mengumpat ni benda yang ada, benda keburukan yang ada pada seseorang. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, dan jauhilah daripada cara mengumpat ulama su. Dan kita kena menjauhi cara mengumpat yang dilakukan oleh ulama su. Ini ulama yang jahat. Ulama ni dia ada dua. Satu dipanggil ulama akhirat, yang satu dipanggil ulama dunia atau ulama su. Ulama akhirat, ulama yang baiklah, yang membawa kita kepada Allah, yang tidak ada kepentingan diri, yang yang membawa kita takut pada Allah Ta'ala, yang berkata benar, yang tidak menyembunyikan ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Adapun ulama su, mana ulama yang jahat, ulama yang tidak mengamalkan ilmu, ulama yang membawa kita kepada dia, mengambil kesempatan dengan ilmunya untuk kepentingan nafsunya, kepentingan duniawinya. Jadi jahatlah ulama su ni. Setengah ulama tasawuf kata orang ulama yang menolak ilmu tasawuf itu ulama su lah. Siapa sengalam kitab, dia kata kitab Syarhus Salikin, siapa yang menolak kitab Imam Ghazali, maka itu ulama su. Kerana kitab Imam Ghazali, mana kitab tasawuf lah, dia menceritakan kepada kita cara-cara untuk membersihkan hati, supaya kita ingat kepada akhirat, supaya kita tidak cinta kepada dunia. Jadi kita menolak ilmu ni, maka itulah tanda-tanda ulama su. Wal-iyazubillah. Ulama su ni dia lebih bahaya daripada Dajjal. Lebih bahaya pada Dajjal. Ada juga sebacalah tu hadis kan, kitab Hidayatus Salikin kan. Jadi mafhum hadis tu, Rasulullah kata lebih dia takut pada umat dia ni adalah lebih pada Dajjal, mana ulama yang su, ulama yang jahat. Pasal ulama yang jahat ni mereka menggunakan hadis, Quran dan sebagainya, nampak macam betul. Jadi orang-orang awam, orang-orang yang tidak mahir dengan ilmu dan sebagainya, maka dia mudah terpengaruh dengan hujah-hujah mereka tersebut, sebab mereka menggunakan Quran, hadis, kata-kata ulama. Jadi tentulah kita percaya. Tetapi sebenarnya apa yang dia bentangkan, apa yang dia sampaikan, hakikatnya adalah bercanggah dengan apa yang dikehendaki. Jadi bahaya kan. Bahkan mereka mengambil kesempatan daripada ilmu pengikutnya, supaya dia mendapat kemewahan hidup di dunia, mendapat kemegahan. Jadi bahayalah. Sebab tu Imam Ghazali kata kena jauhkan daripada cara mengumpat ulama su, mana cara sindiran mereka atau perli mereka, iaitu cara ulama su mengumpat, iaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas. Dia tak cakap secara direct, dia tak bercakap secara direct.
tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Dia bercakap berlapik, tapi sebenarnya mengumpat. Kan? Dia cakap tu berlapik, dia tak cakap direct. Orang jahil kan dia cakap direct ya, tapi dia ni orang bijak. Jadi dia mengumpat cara berlapik, tapi makna yang sangat tajam. Contohnya, apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah Ta'ala membaikkan halnya. Sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Jadi macam mana cara dia? Sebahagian cara dia kata Imam Ghazali, seseorang bertanya kepada kita. Ini cara umpatan yang secara berlapik. Dia tak cara direct. Dia bercakap cara sindiran. Dia kata apa? Orang tanya, macam mana dengan Pak Abu? Contohlah. Macam mana dengan Pak Abu ni? Lama tak nampak. Lama tak jumpa Pak Abu. Sihat ke dia? Apa khabar ni? Ni musim PKP ni, lama tak jumpa Pak Abu. Kemudian kita pun jawab. Jawab tu macam nampak warak. Dia macam nampak ahli agama. Dia kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala membaikkan halnya. Semoga Allah Ta'ala membaikkan hal Pak Abu tu. Semoga Allah Ta'ala membaikkan akhlaknya, halnya, keadaannya. Sebenarnya, tambah lagi ni, saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Sebenarnya saya susah hati bila dapat tahu Pak Abu ni ada buat sesuatu. Kita tak cakap apa sesuatu tu. Kita tak cakap pun, tak cerita apa dia buat. Saya rasa susah hati dengar Pak Abu ni punya kisah sehati. Saya pun duk berdoa jugalah setiap kali lepas mayang, tak lupa doa pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membaiki keadaan kita, keadaan dia. Semoga Allah mengampun dosa kita dan dosa dia. Boy cakap. Jadi bahasa tu nampak macam orang agama lah. Sebenarnya, kata Imam Ghazali, perkataan yang seperti ini telah menghimpun dua kesalahan. Cakap begini ada dua kesalahan. Pertama, mengumpat orang kerana maksudnya dapat difaham dengan jelas. Kan? Semoga Allah baikkan keadaan dia. Kan saya susah hati dengar apa berduka cita, susah hati dengan apa yang berlaku pada dia, apa yang dia buat tu. Kan jelas. Kemudian saya pun sentiasa berdoa. Dan kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang. Kita bersihkan. Semogalah kan Allah saya selalu berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah ini nampak sangatlah dia menunjukkan dia orang ahli ibadat lah, kan, orang yang baik lah, orang yang sempurna lah, kan. Habis kalau tanya tak tahu, Wallahualam kan. Macam mana Pak Abu lama? Wallahualam, PKP ni lama tak jumpa. Tapi biasa aku dengar cerita lah, viral lah apa semua, mampus. Ini semua perkataan cara orang-orang yang mendapat keburukan Allah punya cara bercakap. Itu kita kata tadi, cara begini ni sifat-sifat mengumpat, mungkir janji, berbohong yang kita baca dulu tu. Ini semuanya peribadi akhlak orang-orang ahli neraka. Kan? Jadi kita sebenarnya kita nak selamat dari murka Allah, tak berakhlak, tidak berpribadi dengan pribadi ahli neraka. Jadi kita nak berakhlak
berpribadi seperti pribadi para kekasih Allah Ta'ala. Ini para Nabi, Rasul dan para malaikat, para sahabat, wali-wali. Itu pribadi yang perlu kita contohi. Lepas tu kita wajib belajar. Wajib kita belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Seandainya, kata Imam Ghazali lagi, niatmu ikhlas di dalam berdoa itu, seandainya niatmu ikhlas di dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Kalau betul ikhlas dalam doa kawan kau, sahabat kau, saudara engkau, engkau doalah sendiri-sendiri. Tak payah cakap ke orang, aku doa kat dia supaya dia berubah. Tak payahlah. Mak bapak cakap tak apalah kan. Jadi kita ni tak perlulah kita doa belakang-belakang. Salah satu doa, ada ulama kata, nak dapat doa yang makbul, nak Allah makbulkan doa kita, kita doakan sahabat kita, kan kawan kita di belakang dia yang dia tak tahu. Doa pelan-pelan, kita bangun apa, ada doa kan, dia tak tahu. Itulah makbul, sebab Allah hantar malaikat untuk doa, ya Allah kau bagi kepada dia sama. Kan? Itu lebih baik. Kalau betul ikhlas kata dalam doamu itu, maka sebaiknya kau mendoakannya, mendoakan orang yang kita perli itu dengan cara bersendirian. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dengan keaibannya, maka itu sama artinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Jadi kalau engkau sehati dengan sebab perbuatan tu, maka itu tanda engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Mana kita harus hati. Sebab benda dalam hati orang mana tahu. Kita tengok dapat berita atau kita nampak dia buat benda yang tak semenggah, benda yang ada kecelaan, adalah benda-benda yang aib tu, yang kita saja nampak lah, atau kita saja tahu. Ini mengumpat kan. Jadi kita rasa tak senang, kita tak rasa duka cita dalam hati kita. Tapi bila kita zahirkan, kan, kita aku sehatilah tengok dia tu, tengok perangai dia tu, apa yang dia buat tu, tak semenggah. Kita tak ceritalah dia tu beli nombor ekor ke PKP ni kan, contohlah kan. Kita saja tahu kaipan dia tu. Jadi kita aku kan sehati tengok perangai dia kan. Jadi itu kita dah menzahirkan kaiban, kita dah buka. Walaupun kita tak sebut secara direct. Ini satu bahasa yang perlu kita berhati-hatilah. Inilah kata Imam Ghazali, cara ulama su mengumpat. Dia tak mengumpat cara direct, tetapi indirect. Kan, dia mengumpat tu, sadarlah dia mengumpat, kemudian dia nak tunjuk dia baik pada orang. Allahu Rabbi. Sebenarnya firman Allah Ta'ala di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita ambil faham kan, firman Allah Ta'ala, sudah cukuplah. Pendek je. Allah Ta'ala berfirman, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Maksudnya, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, mayatlah, maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu mengambil faham, mengambil iktibar, sebahagian perintah ayat Allah Ta'ala mencerita kecelaan tentang mengumpat, tak perlu banyak-banyak ayat Quran pun, tak perlu banyak, cuma satu ayat je. Wala yaqtab ba'dukum ba'da, janganlah mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum,
adakah suka oleh salah seorang pada kamu ayyakula, bahawa dia makan lahma akhihi, akan daging saudaranya, maita, yang dalam keadaan mayat, dah mati. Fakaritumu, maka tentulah kamu semua benci untuk buat benda. Nak makan daging busuk, daging manusia pula tu, tentu kita tak suka. Jadi bagi orang yang ada mata hati, orang yang hatinya bersih, dia tak perlu banyak dalil, tak perlu banyak kan. Kadang satu ayat Quran, satu hadis dia faham tu dah dia takut nak buat maksiat, dah gerun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita baca kisah orang ahlullah, orang yang hampir dengan Allah Taala, kadang-kadang mereka tu bukan dia menghafal banyak hadis, menghafal Quran ke apa, tak ada. Tapi kena satu ayat, dua ayat, sepotong hadis dah cukup bagi dia orang tu untuk untuk takut pada Allah, menjauhi maksiat. Kita ni kan macam-macam kitab hadis kita mengaji, macam-macam tafsir kita mengaji, macam-macam kitab kita mengaji. Mati tok guru, panggil tok boleh datang masjid, tak berubah situ jugalah. Ini tentulah ada yang perlu kita rawat hati kita, dengan zikir, dengan istighfar, dengan selawat, dengan zikir, supaya hati kita bersih. Bila hati kita bersih, maka kita akan dapatlah menerima kefahaman hadis, kefahaman Al-Quran yang bersesuaian dengan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Jangan kita ni memahami Quran, memahami hadis, memahami agama Islam ini dengan hati yang kotor, dengan hati yang penuh dengan hasad, hati yang ada tamak, hati yang ada bakhil, hati yang ada sombong, hati yang ada penyakit-penyakit berbagai-bagai lah. Dia panggil sifat-sifat munafik, sifat-sifat musyrik, sifat-sifat kafir, sifat-sifat orang yang Allah murka. Yang ni kita bimbang lah. Sebab Quran ini, kalam Allah, firman Allah Ta'ala ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Jibril dia tak ada perangai tak semengah, dia tak ada mengumpat, dia tak ada hasad, dia tak ada tamak, dia tak ada gila kuasa, tak ada gila pangkat, tak ada gila dunia. Dia tak ada tu, dia tak ada syirik, dia tak ada kufur. Maka diturunkan kepada Sayyidul Wujud, mana penghulu orang-orang Sayyidul Muqarrabin, Sayyidul Mursalin, yang tentulah ada hati yang bersih, hati yang bersih. Jadi Rasulullah SAW pula mentarbiah para sahabat untuk bersihkan hati, membetulkan akidah, membaikkan akhlak. Jadi kefahaman mereka, peribadi mereka itu bersesuaianlah dengan apa yang Allah kehendaki, yang Rasulullah SAW kehendaki. Jadi di sini perlulah kita menghayati apa-apa yang telah disusun oleh para ulama yang muktabar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, agar kita berpribadi, berakhlak dengan akhlak orang-orang yang Allah kasih, orang Allah cinta, bukan dengan pribadi akhlak para munafik dan sebagainya, golongan yang Allah Ta'ala murka. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Jadi lidah ni perlu dijaga daripada yang kita baca tadi, jangan mungkir janji. Yang kedua, jangan mengumpat. Mengumpat ni tak habis cerita lagi. InsyaAllah ta'ala, kalau ada lagi masa, dan kita akan sambung. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah silap itu, yang buruk daripada nafsu saya sendiri. Sekiranya ada perkara-perkara yang saya sebut tidak bersesuaian dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, ahli sunnah wal jamaah, tinggalkanlah. Tapi kalau ada kebaikan,
yang bersesuaian dengan ahli sunnah wal jamaah, maka kita terima, kita pakai. Jadi saya mohon maaf, dan segala manfaat yang kita kongsikan bersama semata-mata limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan keberkatan para awliya Allah qaddassallahu asrarahum, keberkatan para ulama yang berbakti dengan ikhlas dan kepada agama Islam, lebih-lebih lagi dengan keberkatan yang saya kasihi dan sanjungi almarhum tuan guru saya rahimahullahu taala. Semoga Allah taala memberi kebaikan kepada guru saya yang berkekalan, dan juga kepada semua tok-tok guru, ustaz-ustaz yang mendidik, yang mengajar saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu bapa kita, mak ayah kita, dan juga dengan keberkatan doa-doa semua orang Islam kepada kita, doa-doa orang Islam, maka kita pun dapat juga rahmatnya. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada mereka semua. Semoga Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam hidayat, dalam rahmatnya, dan mempertingkatkan keimanan kita, sehinggalah kita dapat mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam.